Hai Farihan. Hai Arifah Aziz. Hai Zaidi. Thank you. Hai Wani. Hai Rahman. Astagfirullahaladzim. Sorry. Maaf. Good luck. Okay. Terima kasih. Okay. Okay guys, masih sempat lagi untuk kita jemput kawan-kawan kita untuk join sekali tengok live pada malam ni. Sekejap kita tulis tajuk dulu. Alamak, macam mana nak tulis? Oh my god. Maklumlah dah lama kan tak live ni. Sekejap. Korang macam mana cara nak tulis tajuk? Kepentingan saving emas. Kepentingan saving emas. Okey. Betul tak? Okey. Hai Nabila, hai Ila, hai Firdaus. Okay, agak nervous sikit. Dah lama gila tak live. Last pun tahun lepas waktu kita puasa dulu kan. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa ni nama ni? NNKBNMR. Nana Omar kot. Oh my god. Dah makan ke? Sekejap. Panel tak masuk lagi. Macam mana? Cik Abdul Rahman Ismail Okay. Sorry sangat lambat. Sebab tadi ada masalah teknikal sikit, jadi terpaksa drag sikit masa. Sekarang pun kita live dalam 3 minit. Okay, Cik Rahman dah masuk. Assalamualaikum Cik Rahman. Test dengar Dengar. Test dengar. Tadi macam slow sikit. Sekarang okey. Dah okey dah. Okay. Sekarang panel kita pun dah masuk, jadi bolehlah kita mulakan insyaAllah. Cik Rahman dah sedia ke? Sihat Cik Rahman? Alhamdulillah sihat. Sihat. Sihat, Alhamdulillah. Okay, terima kasih yang hadir pada malam. Semester berapa? Semester berapa? Baru semester 3. Lagi 3 semester lagi. Okay, kita mulakan ya Cik Rahman. Okay. Terima kasih pada yang join pada malam ni. Sebelum tu, kepada siapa yang nak share lagi kepada kawan-kawan semua, boleh je share sebab tajuk kita pada malam ni pun agak menarik lah sebab tentang emas kan, benda yang bernilai. Okay, tak rugi pun kalau tengok lagi-lagi kepada kawan wanita. Sebabnya bila kita mesti kita kena ada ilmu dulu untuk beli. Bukannya nanti kita beli, rupa-rupanya kena tipu untuk emas tipu. Tak boleh lah macam tu. Okay, sebelum saya terlupa, pada malam ni program kita pada malam ini telah dijalankan di bawah Persada, iaitu Persatuan Mahasiswa Ijazah Sarjana Muda atau lebih dikenali sebagai Persada Quiz. Okay, tanpa berlengah masa lagi, sukalah saya untuk memperkenalkan panel kita pada malam ini. Panel kita pada malam ini bernama Encik Abdul Rahman Al-Amin bin Ismail atau lebih dikenali sebagai Encik Rahman. Beliau berasal daripada Jitra, Kedah. Status hingga hari ini ialah masih bujang dan beliau juga merupakan seorang authorized master dealer public gold dan merupakan mahasiswa tahun keempat di UM. Betul ya Encik Rahman? Betul. Okay, hebat bukan panel kita pada malam ni. Jadi orang kata selalunya bukan kaleng-kaleng lah. Macam tu.
Okey, jadi panel kita pun kita dah kenal. Bolehlah kita teruskan dengan soalan kita yang pertama. Okey, boleh Cik Rahman? Kita mulakan dengan soalan pertama. Boleh. Boleh. Okey, tajuk utama kita ni pun tentang emas. Jadi sebenarnya apa yang istimewa sangat dengan emas ni sampai orang ramai sanggup beratur dekat kedai emas mata-mata nak beli emas ni? Jadi soalan pertama saya itulah, apa keistimewaan emas ini? Okey, silakan Cik Rahman. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita punya MC ataupun moderator Cik Aisyah, dan juga selamat datang kepada semua 15 orang attendance ataupun yang di kita punya time hari ni. Ni kawan saya pun ada, kawan saya masa sekolah menengah. Okey, jadi sebelum tu saya ucapkan tahniah siapa yang ada join lah kita malam ni. Jadi soalan pertama daripada Cik Aisyah, apakah itu keistimewaan emas actually dari sudut pandang Islam agama kita lah. Jadi sebenarnya keistimewaan emas ni banyak dan kalau kita lihat dari sudut sejarah, sebenarnya emas ni telah digunakan sejak 6,000 tahun yang lalu, iaitu sebagai mata wang, iaitu sejak zaman Rom, sebelum kedatangan Islam ke tanah Arab lagi. Kita gunakan emas iaitu dinar iaitu emas sebagai mata wang, dan juga kita gunakan dirham iaitu perak sebagai wang kecil lah. Kalau sekarang kita ada RM150, itu seolah-olah macam dinar lah dulu. Dan juga duit RM1 ataupun 50 sen itu seolah-olah perak lah dulu. Perak seolah macam kurang sekarang. Jadi emas ni, apa istimewanya emas ni sehingga disebut di dalam Al-Quran? Kalau kita lihat dari perspektif ayat Al-Quran itu, emas dia ada disebut dalam Al-Quran dalam dua kategori. Yang pertama iaitu sebagai harta. Kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran, ayat yang menyebutkan tentang dalam Al-Quran, ayat yang menyebutkan tentang emas ada lebih sekitar 19 tempat sebutkan tentang emas lah dalam Al-Quran. Jadi apa yang selalu ditekankan dalam Al-Quran ni, emas adalah sebagai harta. Contohnya ayat surah Ali Imran ayat 14, Zuina linnas hubbu syahawat minan nisa' wal banina wal qanatir al-muqantarati min adh-dhahab wal fiddah, dan hingga ke akhir ayat lah. Maksudnya dalam maksud ayat itu adalah dijadikan perhiasan, dijadikan indah pada pandangan manusia, wanita, hubbu syahawat minan nisa' wal banin, dan anak-anak, wal qanatir al-muqantarah, dan harta-harta daripada emas dan perak. Emas dan perak. Maksudnya emas ni kalau dalam Al-Quran disebut sebagai harta, bukan sebagai pelaburan sebenarnya. Harta ni contohnya apa? Kalau kita boleh sebut aset fizikal, rumah itu harta, aset fizikal, ataupun tanah itu harta. Maksudnya kalau kita beli rumah, kita tak pernah fikir untuk jual. Tapi silapan orang sekarang anggap emas sebagai pelaburan. Beli je nak jual, beli je nak jual. Sebenarnya tak. Fitrah kita, naluri kita manusia, fitrah kita, naluri kita sebagai manusia, kita nak simpan emas sebagai harta. Maksudnya kita sayang. Kalau simpan duit memang tak lekat lah. Selalunya simpan duit selalu bocor. Tapi kalau emas kita simpan, kita nak tambah lagi. Siapa yang ramai pengalaman penyimpan emas, kalau simpan duit memang bocor. Kalau simpan dalam bentuk emas, dia bertahan lama sebab fitrah kita memang suka emas. Itu yang pertama, emas sebagai harta. Yang kedua, Allah SWT sebut dalam Al-Quran emas ni sebagai satu perhiasan ataupun ganjaran. Kenapa Allah sebut emas ganjaran bagi penghuni-penghuni syurga? Maksudnya ada something yang special dengan emas. Kalau di dunia, kelebihan emas sebagai satu material yang emas ni kita tak boleh diciptakan dan juga tak boleh dimusnahkan. Maksudnya kalaulah andailah Allah takdirkan dalam perut bumi ni ada 100,000 tan. Jumlah itu saja, tak boleh bertambah, tak boleh kurang. Yang bertambah, yang pengeluaran emas tu kita hanya keluarkan dari perut bumi. Itu kelebihan emas. Jadi disebabkan kelebihan ataupun kuantiti yang terhad inilah emas menjadi aset yang istimewa. Dan manusia sudah jadikan emas lebih 6,000 tahun yang lalu sebab emas adalah aset yang tak boleh dimusnahkan. Bila aset yang tak boleh dimusnahkan dan tak boleh diciptakan, itu maksudnya ia mata wang yang tak boleh dimanipulasi. Kalau di kertas kita boleh manipulate. Dan juga selain daripada itu dalam Al-Quran Allah banyak sebutkan emas ni sebagai ancaman lah. Maksudnya kalau kita kumpul emas sebagai harta, kumpul saja tapi kita tak infakkan, itu Allah bagi ancaman lah kepada siapa yang simpan emas, tak infakkan maksudnya tak keluarkan zakat. Itu antara kelebihan emas. Dan kalau kita nak lihat kalau bersandarkan kepada nas hadis, emas kita boleh lihat emas ni bagus dari sudut kuasa beli. Emas dia mengekalkan kuasa beli. Contohnya hadis daripada Musnad Imam Ahmad daripada Urwah, perawi dia Urwah, dia bagi tahu Urwah ni sahabat Nabi,
Urwah dan pernah satu hari Urwah pergi berjalan dengan Nabi di satu ladang yang besar. Lepas tu Nabi bagikan 1 dinar kepada Urwah untuk belikan seekor kambing. Urwah ni dia businessman. Dia pandai negotiate, dia dapat 2 ekor kambing dengan 1 dinar. Kemudian dalam perjalanan nak bagi semula kepada Nabi kambing yang Urwah berjaya beli tu, dia berjaya jual pula satu ekor kambing tu dengan 1 dinar. Jadi dia bagi kepada Nabi, nah ini kambing dan juga nah ini 1 dinar balik. Maksudnya dia untung 100%. Nabi tanya macam mana kau buat? Kemudian Urwah ceritalah. Kemudian Nabi mendoakan perniagaan Urwah berkembang dan juga diberkati. Maksudnya tuan-tuan dan semua siapa yang join malam ni, kuasa beli 1 dinar, ni contoh 1 dinar. Kuasa beli 1 dinar, 1400 tahun yang lalu, 1 dinar ni boleh beli seekor kambing. Kalau tuan-tuan cek 1 dinar, harga 1 dinar sekarang iaitu di website, contohnya lah website www.publico.com, harga 1 dinar sekarang sekitar RM1,000. Masih boleh dapat seekor kambing. Bukan harga 1 dinar dia tak boleh dapat 10 ekor kambing. 100 ekor kambing apatah lagi. Maksudnya 1 dinar dari 1400 tahun yang lalu sampai hari ini boleh beli seekor kambing. Kuasa belinya kekal. Tak bertambah apatah lagi berkurang. Kalau dia kertas RM100 hari ini, kalau kita tunggu 10 tahun akan datang, agak boleh beli barang yang sama tak? 10 tahun pun dah tak boleh dah. Tapi emas 1 dinar, dah 1 dinar 1400 tahun. Bukan sekejap 1400 tahun, duit kita 10 tahun pun dah susun nilai. Tapi emas tak, 1400 tahun pun tetap boleh beli seekor kambing. Jadi kelebihan emas dari sudut mengekalkan kuasa beli, kita boleh jadikan emas sebagai simpanan jangka masa panjang. At least 2 tahun ke atas lah. Kalau ada semua yang join ni ada duit yang agak-agak tak guna untuk 2 tahun ke atas, boleh simpan dalam bentuk emas. Itu antara keistimewaan emas. Wow. Bukan main banyak ya sebenarnya kelebihan emas ni sebenarnya yang kita tak nampak. Kuasa beli tu masih ada lagi daripada zaman dahulu. Contohnya 1 dinar boleh beli seekor kambing, dan sekarang ni pun boleh lagi beli seekor kambing. Memang sangat hebat lah nilai emas tu sebenarnya. Okey, kita akan teruskan kepada soalan yang kedua. Okey. Soalan yang kedua. Okey, didapati masyarakat sekarang suka membeli emas, perak secara online, lagi-lagi masa zaman pandemik ni, kerana dia mudah dan tak perlu nak keluar rumah. Jadi sebenarnya Encik Rahman, apa hukum akad jual beli emas dan perak secara online? Adakah ianya dibenarkan atau bertentangan dengan syariah Islam itu sendiri? Okey. Soalannya. Okey, terima kasih Encik Aisyah untuk soalan. Jadi tuan-tuan, bila kita nak bermuamalat ataupun jual beli dengan emas ni, perkara pertama yang kita kena tahu sebagai seorang Muslim, emas ni dia item ribawi. Apa maksud item ribawi? Item ribawi ni maksudnya item-item yang tertakluk kepada hukum ribawi. Contohnya, apa hukum ribawi? Kita tak boleh tukar barang, kita tak boleh tukar 1 gram dengan 2 gram, tak boleh. Itu contoh item ribawi. 1 gram kita tukar dengan 1 gram. Dan banyak lagi lah syarat-syaratnya. Jadi bagusnya kita rakyat Malaysia ni, kita antara rakyat Muslim yang prihatin dari sudut muamalat jual beli barang ribawi ni lah, contohnya emas. Jadi tuan-tuan, emas kalau ikut hadis yang bercakap tentang hukum ribawi ni, yang famous ni adalah satulah, iaitu al-dhahab wal-dhahab wal-fiddah wal-fiddah wal-tamar sampai akhir lah, yang dicakap kita kena biadin, sawak ambil sawak, kena sama serentak, kena lani bagi terus tangan. Jadi kalau jual beli emas online ni pula, dia agak kita panggil teknikal lah. Kalau kita nak bincang ni tentang hukum muamalat ni, dia agak panjang, kita tak cukup masa 1 jam. Jadi tuan-tuan, contohnya akad pun ramai orang tak tahu. Akad ramai orang ingatkan sigah ataupun ijab kabul. Saya beli, saya jual. Akad itu bukan akad sebenarnya. Saya belajar, saya masih mahasiswa, student final year, saya ambil kewangan dan juga saya ambil minor Islamic Finance and Banking. Jadi akad saja, kami belajar satu subjek untuk 1 semester, akad saja. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak tengok beli emas dan perak online boleh atau tak boleh, kita rujuk saja mufti. Contohnya tuan-tuan boleh pergi ke website mufti wilayah, ada sebutkan nak jual beli emas dan perak secara online dia boleh. Sama ada biadin atau kontrak itu dia panggil asalkan term and condition tu, itu sebenarnya akad. Okey, dibolehkan. Tapi nak selamat, antara yang pertama, bila kita beli online ni kita kena fikir hukum, itu yang pertama. Yang kedua, kena hati-hati juga. Beli online ni bukan saja fikir hukum, kita kena tipu atau tak. Okey, jadi nak selamat, beli saja daripada syarikat bereputasi. Contohnya macam Public Gold memang dah 12 tahun
berapa tahun? Dekat 13 tahun sejak 2008. Jadi di Fabigo ni kita memang dah biasa beli online beli sejak sebelum Fabigo dapat CJ Patuh Syariah lagi. Sekarang bila dah dapat CJ Patuh Syariah iaitu sejak tahun 2016 lagi mudah lah. Dan bila dapat CJ Patuh Syariah dah kita tak perlu fikir dah. Kita serahkan tugas kita kepada orang yang keluarkan, orang yang expert lah. Contohnya macam CJ Halal Jakim, kita tak perlu fikir, tak perlu pergi tanya apa intipati tim Sadin contohnya. Tim Sadin tu dah ada Cok Halal Jakim. Dah tak perlu tanya. Kita serahkan credibility tu kepada Jakim sebab Jakim dah bagi CJ Halal. Soalan macam tu lah. Itu jawapan dia. Okay, terima kasih Encik Rahman. Maksudnya sebelum canggih form yang kita boleh beli emas, jadi kita kena hati-hati dan cari tempat yang betul seperti di public good. Okay, kita teruskan dengan soalan ketiga. Okay, sebenarnya saya tertanya-tanya mana yang lebih untung? Sebabnya ramai juga yang simpan di ASB, tabung haji atau beli emas. Okay, atau lebih baik kita pelbagaikan jenis pelaburan. Macam mana tu Encik Rahman? Apa pendapat Encik Rahman? Okay, kita silakan. Okay, dari sudut pelaburan, bila sebut untung ataupun tak untung, biasanya lah orang nak tahu untung ni dari sudut berapa percentage kita boleh dapat setahun. Kalau ikut track record dalam 20 tahun, kenaikan harga emas sekitar 10%, average 10%. Jadi kalau ikut kenaikan naik dan turun harga emas lebih tinggi lah persen. Tapi tuan-tuan saya nak bagi satu tip yang pelbagaikan pelaburan ataupun diversification tu betul lah. Tapi nak bagi satu tip dalam kita membina kekayaan alat, dia tak ada istilah alat pelaburan yang terbaik. Contohnya tuan-tuan ada ilmu kewangan, tuan-tuan nak invest, alat pelaburan mana yang terbaik? Dia tak ada terbaik. Setiap alat kewangan tu dia ada kelebihan, dia ada kekurangan dan dia ada fungsi dia tersendiri. Emas dia tak boleh compare dengan hartanah, emas tak boleh compare dengan ASB, tabung haji dan sebagainya. Tapi kalau nak kira dari sudut percentage tu, emas dia aset yang baguslah untuk average dari sudut kenaikan harga emas tu agak memberasakan untuk tahun ke atas. Jadi tipsnya untuk especially yang join malam ni biasanya ramainya student lah. Jadi tipsnya kalau nak simpan emas ni mudah aja. Pastikan kata pakar-pakar kewangan kalau kita nak melabur, at least kita kena ada dana kecemasan berjumlah 6 bulan pendapatan ataupun perbelanjaan. Contohnya gaji kita 2,000, kita kena simpan at least 6,000 ataupun ke 12,000. Lebih tu baru melabur. Tapi kalau contohnya kita student, bagi saya RM1,000 dah cukup dana kecemasan. Selebihnya kalau ada duit yang agak-agak tak pakai dalam tempoh 2 tahun ke atas, boleh simpan emas. Kalau 2 tahun ke bawah itu dipanggil aset yang cair lah sebab kita nak guna untuk dana kecemasan. Jadi duit yang RM1,000 ataupun contohnya 3 bulan pendapatan tu boleh simpan dalam ASB tabung haji. Selebihnya tukar pada emas. Sebabnya apa tuan-tuan? Sebab sebelum ni kalau bagi siapa yang tak ada ilmu, pakar-pakar kewangan contohnya Tuan Aziz Ali dia masih suggest simpan dalam ASB ataupun tabung haji. Sebab percentage dulu ASB dan tabung haji dividennya agak bagus, 8%, 7%. Tapi bila COVID ni sekarang 5% pun susah nak dapat dan Aziz Ali predik dia akan lagi rendah. Jadi kalau nak beli untuk nak simpan dalam ASB dan tabung haji, simpan untuk dana kecemasan saja. Okey, lebihnya lebih baik simpan pada emas, iaitu duit yang tak pakai 2 tahun ke atas. Itu rule of thumb saya lah. Kalau pelaburan lain banyak lagi, tapi yang terbaik sebenarnya pelaburan sebelum kita melabur dalam mana-mana alat kewangan ataupun alat pelaburan, lebih baik kita dapatkan ilmu lah. Contohnya kalau tuan-tuan nak melabur tamas, bagi saya kalau ada bajet sekitar RM100, boleh mula teruskan RM100, kemudian teruskan tambah ilmu. Contohnya datang seminar, sekarang ni Fabigo hari-hari ada seminar, dan contohnya saya dealer under PG Jahan Network, esok malam kami akan ada seminar di FB page Fabigo by Jahan Network. Jadi lepas join RM100, tuan-tuan jangan duduk diam je. Tuan-tuan melabur, tuan-tuan kena teruskan tambah ilmu. Datang join live seminar, kemudian beli buku baca, contohnya buku yang saya suggest ni, buku tulisan guru emas saya, Cik Syahim, tajuk Wang Emas. Bagi saya siapa yang especially penyimpan emas di Malaysia, kalau tak baca buku ni belum complete lah ilmu dia tentang emas. Siapa yang baca buku ni, dia tak fikir lagi tentang naik turun harga emas. Bagi dia harga emas naik dia happy, harga emas turun pun dia happy. Okey, itu saya punya saranan lah kalau tuan nak melabur dari SB, tabung haji ataupun emas. Okey. Okey, maksudnya dekat sini kuasa duit tu dan kuasa emas tu dia lain kerana duit tu dia ada susut nilai dan emas tu insya-Allah akan berkekalan lah kan.
Okay, jadi kita pun ada platform. Sebenarnya kita boleh je kalau nak belajar lagi untuk simpan emas ni di mana. Okay. Soalan yang keempat kita akan teruskan. Seperti yang kita sedia maklum, emas ni boleh dijadikan sebagai medan pelaburan. Jadi sebenarnya kan, berapa lamakah tempoh untuk emas tersebut disimpan untuk tujuan pelaburan? Dan adakah ianya berbaloi? Sebab orang tahu benda tu logam saja, tak tahu bila dia akan naik ke. Macam tu lah, lebih kurang. Okay, boleh. Okay, saya faham soalan tu. Jadi tuan-tuan, soalan daripada Cik Aisyah, kalau kita nak simpan emas berapa lama agak-agak tempoh yang sesuai untuk kita dapat untung lah. Jadi tuan-tuan, Betul. sebelum nak berlabur, sebelum kita nak berlabur dalam emas ni, kita kena tahu jual dan beli emas dia ada spread. Spread, tak pernah dengar kan? Spread mungkin tak bisa dengar, tapi kalau selalu orang sebut sebagai susut nilai. Istilah yang tepatnya adalah spread ataupun margin spread. Spread ni adalah perbezaan harga kedai emas jual dan harga kedai emas beli balik. Contohnya kita beli hari ni 1 gram ataupun kita beli 1 dinar RM1,000. Kalau kita jual esok kita tak akan dapat RM1,000. Contoh kita akan dapat RM900. Jadi perbezaan antara RM1,000 dan RM900 itu kita panggil spread. Ataupun orang biasa sebut susut nilai, tapi susut nilai tak tepat lah. Susut nilai tu sampai satu masa, contohnya aset kereta. Susut nilai tu sampai satu masa aset tu akan jadi kosong. Emas dia tak macam tu. Emas dia hanyalah spread. Jadi tuan-tuan, spread yang bagus untuk emas adalah spread emas yang bagus untuk pelaburan adalah spread yang bawah 10%. Contohnya macam tadilah, contohnya harga 1 dinar RM1,000, jual balik 900. Spread beza dia 10%. Itu baguslah untuk pelaburan. Jadi bila spread dia bawah 10%, purata kenaikan harga emas tahun tadi saya bagi tahu berapa? 10% kan. Jadi kalau spread dia bawah 10%, kita tunggu setahun dah boleh balik modal, kemudian tahun kedua dah boleh untung. Maksudnya tempohnya 2 tahun dah cukup untuk untung. Tapi kalau tuan-tuan pilih emas, tersalah beli emas, tuan-tuan hanya tengok harga rendah saja, emas tu contohnya jual harga segram. Kalau Babiko jual, kalau beli melalui akaun Masgap, harga 1 gram 200, hari ni 262. Kemudian tuan-tuan tengok, ada kedai emas lain jual 250. Tuan-tuan hanya tengok harga emas saja, tapi tuan-tuan tak tengok spread. Katakan tuan-tuan terbeli, kemudian spread dia 25%. Harga emas naik 10% setahun. Kalau tuan-tuan tersilap beli spread yang 25%, kena tunggu 3 tahun ke atas. Jadi tempoh yang berbaloi lah untuk pelaburan. Pelaburan ni sebenarnya siapa yang pelabur emas ni, siapa yang fikirkan keuntungan dari sudut RM. Contohnya dia beli RM20,000, dia nak untung berapa? RM22,000. Contohnya dia nak dapat untung lebih RM20,000 lah daripada masa dia beli. Itu maksud pelabur. Tempoh yang sesuai 1 tahun. Itu tempoh selamat lah, 1 tahun ke 2 tahun. Tapi kalau contohnya kalau macam kita beli 1 gram, 1 dinar, itu bukan kategori pelabur. Itu kategori penyimpan je. Jadi kalau penyimpan emas ni, kita agak-agak kita ada duit yang kita tak pakai untuk tempoh 2 tahun ke atas, tukar je pada emas. Tukar je simpanan saving daripada bentuk duit tu kepada emas. Tak perlu kita tahu harga. Sebab tempoh 2 tahun kalau beli emas public good, saya boleh katakan confirm untung. Kebetulan pula kalau tuan-tuan beli tahun lepas, tahun ni tuan-tuan beli tahun 2019, tahun 2020 COVID. Ekonomi tak baik, harga emas naik tinggi. Untung lagi banyak, 60% tahun lepas. Tapi tak berlaku dalam semua tahun lah. Kita boleh ambil average 10% je setahun. Okay? Jadi tempoh yang sesuai kalau tuan-tuan beli bawah 10%, setahun ke 2 tahun lah. Kalau yang cakap kata, sebab ada yang tak tahu ilmu, tak ada ilmu tentang emas, dia cakap beli emas ni dia punya kepanjang, 5 tahun ke 10 tahun baru untung. Itu sebab salah beli emas tu. Sama ada dia salah beli emas ataupun dia terbeli barang kemas. Barang kemas spread dia tinggi, tapi orang beli barang kemas sebab nak pakai. Jadi harga spread tinggi pun orang tak pasal. Tiba-tiba pakai tengok, sudah ada 5 tahun, bawa pergi kedai, untunglah aku beli dulu emas. Padahal dia dah tunggu 5 tahun lah, cuma dia tak pasal sebab dia pakai. Tapi kalau beli gold bar ni, orang dah fikir harga, tak untung lah sebab untuk monitor harga selalu. Okay? Kalau nak beli emas, beli bawah 10%, ada berapa tempoh tadi? Saya jawab 1 tahun ataupun 2 tahun ke atas lah. Tempoh selamat 2 tahun. Okay, faham? Okay, jadi rumusan dia, janganlah kita beli emas hari ni, lepas tu kita dan nak jual esok. Itu memang tak bagus lah, sebenarnya akan merugikan diri kita sendiri. Okay, kita juga kena tahu berapa jumlah spread susut nilai di sebuah kedai tu supaya kita tak rugi juga. Okay, kepada penonton nanti kalau ada soalan boleh je tulis kat komen, nanti saya akan baca insyaAllah kalau sempat. Okay. Masa pun banyak lagi tapi tak apa kita teruskan. Soalan yang kelima, kita tahu yang umumnya
harga emas ni dia turun naik setiap hari, tapi untuk jangka masa panjang ia mempunyai potensi yang amat tinggi untuk naik. Okey, jadi boleh tak Encik Rahman memberikan galakan kepada anak muda, terutamanya student untuk mula menyimpan emas dari sekarang, dan adakah wujud platform yang sesuai untuk memulakan penyimpanan emas dengan modal yang rendah? Okey. Okay. Terima kasih untuk soalan tu. Bagus soalan tu. Jadi betul lah, harga emas memang ada naik turun, dan especially dalam jangka masa pendek. Jangka masa pendek ni bukan sehari sebulannya, setahun pun kira jangka masa pendek. Dan harga emas ada jangka masa pendek, tapi dia akan naik dalam tempoh 2 tahun ke atas. Jadi bila kita student ni, kita umur masih muda, kalau kita baca banyak buku kewangan pun, cara terbaik untuk melabur adalah melabur seawal umur yang mungkin, supaya kita ada masa yang panjang. Contohnya kalau contohnya untuk dana persaraan, kita nak bersara umur contohnya 50-an, 60-an, kalau tuan-tuan baca buku Aziari, pakar kewangan Aziari tentang pesara jutawan, dia cakap nak melabur untuk dana persaraan, kita mula melabur seawal mungkin. Bila kita mula melabur awal, jumlah yang kita perlu labur setiap bulan tu kecil pun tak apa, sebab dia akan ada, dia panggil compound effect. Okay? Compound effect. Jadi kalau untuk anak muda ni, saya boleh sarankan untuk mahasiswa especially, untuk sarankan simpan emas. Tujuan simpan emas mungkin yang pertama kita boleh fikir untuk kenaikan harga emas, tapi yang kedua tu, yang kedua yang ramai orang ada masalah adalah bila simpan duit bocor. Itu sebenarnya. Kalau simpan duit confirm ramai orang, 8/10 daripada manusia di dunia ni tak boleh simpan duit. Jadi kita simpan emas. Kita beli emas, duit kita tak habis. Kita beli emas, duit kita tak habis. Kita beli emas sebenarnya kita hanya tukarkan bentuk simpanan kita tu daripada bentuk duit kertas kepada bentuk emas, aset yang lebih baik, iaitu aset digital emas. Jadi bila-bila masa kalau kita perlukan duit, guna duit untuk emergency, sebenarnya kita boleh pajak saja emas tu untuk dapatkan pinjaman bercagakan emas. Kemudian bila ada duit balik, kita tebus. Okay? Jadi untuk anak muda ni kita boleh jadikan emas sebagai jangka panjang, especially yang baru semester 1, semester 2, semester 3, masih awal lagi. Target letak sebulan simpan 1 gram 1 bulan cukup. Ataupun kalau tak cukup, boleh mula simpan serendah RM100 melalui akaun Emasget di Public Gold lah. Saya di Public Gold. Ramai saya encourage sebab ramai saya dapat, saya aktif di Twitter. Di Twitter ni ramai orang muda. Jadi bertanyalah, Assalamualaikum Encik Rahman, saya ni muda lagi, student, boleh ke simpan emas? Boleh, sebab saya pun mula dulu simpan masa umur 18 tahun. Masa saya di matrikulasi, saya alumni matrik, alumni matrikulasi Kedah. Jadi saya mula menyimpan di akaun Emasget. Di akaun Emasget boleh simpan serendah RM100, serendah RM100, boleh mula serendah RM100. RM100 tu kita akan dapat ikut harga semasa lah, untuk harga semasa 262. Jadi kita akan dapat 100 bahagi dengan 262 sekitar sekitar saya cek website, sekitar 0.3. Contohnya harga hari ni 262. Jadi kalau mulakan RM100 melalui akaun Emasget, kita akan dapat 0.3817 gram. Jadi tak beli 100 ni tak wajib beli setiap bulan lah. Contohnya kita bulan depan tak ada duit, tak simpan tak apa. Tapi sebaiknya usahakan diri untuk konsisten RM100 sebulan pun tak apa. Macam saya dulu dekat masa semester 4, saya sekarang masih mahasiswa, semester 7. Masa saya semester 1, 2, 3, 4 saya modal tak banyak. Jadi saya cuba konsistenkan diri simpan RM100 je sebulan. Pada sekarang bisnes saya dah bagus, tak simpan RM100 lah sebulan. Dalam 4 gram, 5 gram sebulan. Jadi mulakan dulu dengan amount yang kecil, lama kelamaan kita akan tambah. Dan bagusnya emas ni dia ada aura, bukan aura lah, feeling simpan emas tu berbeza. Bila simpan emas, walaupun kita simpan emas dalam akaun Emasget, kita boleh keluarkan fizikal, dan memang kalau customer saya simpan dalam akaun Emasget, saya akan showkan keluarkan fizikal sebab kita akan lebih motivasi untuk kumpul emas, dan juga kita ada feeling simpan emas tu. Tak sama kan dengan simpan duit. Contohnya kalau beli emas, target simpan beli emas dalam akaun Emasget RM100, 0.3 gram. Saya akan encourage untuk simpan sampai 3 gram. Kemudian boleh keluarkan setengah dinar. Setengah dinar ni kalau 1 dinar tadi 4.25 gram. Setengah dinar ni dia 2.125 gram. Jadi boleh pegang terus fizikal emas. Okay. Pegang terus fizikal emas macam tu. Kecil je, setengah dinar. Tapi nilai dia sekitar 500-600 kecil. Okay. Jadi kita simpan je dulu. Bila kita dah biasa simpan masa mahasiswa ni, masa belum dapat gaji,
nanti bila kita dah ada gaji, kita dah bekerja ada gaji, habit menyimpan tu dah ada. Tak sama dengan kawan lain yang belum ada habit menyimpan. Mungkin masa mahasiswa ni kita rasa kita tak ada pendapatan, tak boleh menyimpan. Sebenarnya tak. Income kita bagi seorang student, duit elang yang kita dapat, duit poket mak ayah yang kita bagi, ataupun kita bekerja sampingan ataupun untung bisnes, itulah income kita. Okay? Mulakan serendah RM100, boleh mula dari e-commerce. Ada soalan tu? Cik Aisyah boleh bacakan? Okay, ada yang tanya ni, kejap paling bawah macam mana nak join Gap Public Gold tu? Thank you. Okay. E-commerce Public Gold tu dia biasanya kalau customer CPM saya akan bagi link lah, boleh register sendiri, kemudian boleh buka akaun sendiri dan boleh buat belian di website dengan cara FPX. Okay? Boleh DM saya nanti, WhatsApp saya. Dekat saya punya IG tu nanti ada, dekat bio IG saya tu ada link WhatsApp WhatsApp saya, nanti saya guide. Okay, ada lagi soalan ni daripada Nur Arifah binti Aziz. Mana lagi untung, beli barang kemas atau gold bar? Okay. Kalau untuk perhiasan, tuan-tuan beli je barang kemas, jangan fikir nak untung. Memang tuan-tuan perempuan beli memang untuk nak pakai, untuk berhias, beli je. Tapi kalau untuk pelaburan, beli gold bar dan dinar. Seperti saya cakap tadi, barang kemas, dia susun nilai biasanya paling rendah 15%. Tu pun payah nak dapat. Maksudnya susun nilai tinggi, dia lambat nak untung lah. Dan juga dia ada banyak lagi benda lain, contohnya upah tukang, dan memang dia direka untuk perhiasan, bukan untuk pelaburan. Dulu mungkin kita boleh beli barang kemas untuk pelaburan, sebab dulu sebelum tahun 2006, dia tak ada gold bar dan dinar ni. Mula ada gold bar dan dinar ni start tahun 2006. Sebab tu kita ada setengah kita yang masih belum biasa beli gold bar dan dinar untuk pelaburan, dia beli barang kemas. Sebenarnya kalau beli barang kemas tu setakat RM1,200 nak pakai okey. Tapi ada yang tersilap beli barang kemas, contohnya nak berlabuh, beli RM100,000 beli barang kemas. Oh rugi tu sebab satu spread, yang kedua emas yang dibeli tu 916. 916 ni maksudnya 91.6%. Contohnya dia beli RM100,000 barang kemas 916. Dia sebenarnya hanya beli nilai 91.91600 berbanding kalau dia beli gold bar RM100,000. Okey. Kalau nak beli untuk barang kemas, untuk perhiasan beli je barang kemas. Tapi kalau untuk pelaburan beli gold bar ataupun beli dinar. Okey. Mas Nasruddin lah. Okay, soalan yang seterusnya, saya scroll balik ke atas. Okay, daripada Nurisha Zulaika, ada beza ke simpan by Gap Public Gold dengan bank muamalat? Okay, tip daripada saya, kalau nak beli emas, tak kisah tuan-tuan nak beli daripada mana-mana company sekalipun, ataupun nak beli cari emas paling murah sekalipun, asal kalau tuan-tuan asal sekadar nak beli emas. Tapi kalau nak beli emas untuk dapatkan keuntungan yang maksimum, kena cek 5 kriteria. Yang pertama harga murah, itu biasa memang orang cari harga murah. Yang kedua spread rendah, itu penting, spread rendah. Maksudnya cek lah berapa. Contohnya kalau kita beli nak pergi bank muamalat ke, nak pergi Pongpong ke, habis jual ke, tanya dia. Kalau saya beli hari ni, saya nak jual balik hari ni. Yang pertama terima atau tak, sebab ada barang emas, kedai emas hanya jual saja emas tapi tak beli balik. Yang kedua, berapa kalau beli balik hari ni. So kita boleh buat calculation lah, ataupun tanya tu berapa spread. Kalau spread atas 10% jangan beli. Itu kriteria yang kedua, harga murah, spread rendah. Yang ketiga, cawangan banyak. Cawangan banyak supaya kita mudah untuk jual beli. Contohnya kita balik kampung, kemudian PKP. Kalau tak ada cawangan banyak, nak jual balik tu lambat. Okay? Cawangan banyak ni mudah untuk kita uruskan dan juga jimat kos kita lah. Contohnya saya nak beli emas yang cantik, contohnya saya minat emas ni, tapi dia ada kat Penang, saya duduk di Cerak, kos nak pergi tu saja makan tu mungkin 100 ke 200, padahal nak beli emas 1 gram ke 110 gram je. Okay? Yang ketiga, jangan jual beli banyak. Yang keempat adalah stok tiada had. Stok tiada had tu maksudnya kita boleh beli bila-bila dan kita boleh jual bila-bila. Beli bila-bila ni penting. Bila kalau harga emas murah kita boleh beli. Sebab banyak kedai emas bila harga murah dia cakap tak ada stok. Sebenarnya dia sembunyi stok. Okay? Dan jual bila-bila ni penting bila kita nak. Contohnya harga emas dah naik, kita boleh jual bila-bila. Okay? Yang kelima, jaminan beli balik. Itu pun penting lah. Kalau kita beli emas memang kita, contohnya macam saya beli. Sampai sekarang belum jual, tapi sampai satu masa kita nak jual emas. Walaupun emas ni laku di mana-mana, tapi kalau tak ada jaminan jual balik emas tu kepada syarikat tu, kita terpaksa jual kepada syarikat lain dengan harga rendah, iaitu spread tinggi lah. Nak beli emas tak kisah beli mana-mana, nak beli syarikat ataupun jenama apa tak kisah, tuan-tuan cek. Yang penting ada 5 ni. Ada yang antara 5 ni saya nak tambah 2 lagi. Kalau iaitu sepatutnya syariah, dia muamalat dah settle.
Ada yang keduanya ada fizikal, mudah nak fizikal kan. Sebab banyak akaun emas kat Malaysia ni banyak. Tapi yang betul-betul mudah, paling mudah untuk keluarkan fizikal pada pemerhatian saya, akaun emas setiap Pabigo lah. Tuan-tuan boleh survey sendiri, tuan-tuan boleh check dulu lah tadi tuan-tuan kita buat Pabigo paling mudah nak keluarkan. Sebab banyak akaun lain, minimum syarat untuk keluarkan fizikal ada yang 10 gram, ada yang 20 gram. Kalau Pabigo tak, 1 gram pun dah boleh keluarkan fizikal. Okay, itu saya punya sarannya. Okay, ada Soalan lain? Sekejap, tak dengar. Lain soalan. Oh, soalan yang berencik Arif. Balik tak simpan dalam Arahnu. Okey, tip Arahnu. Arahnu ni dia berasal daripada perkataan rohan, iaitu pajakan. Arahnu ni bukan tempat simpanan, walaupun bila kita pajak emas Arahnu tu dia ada panggil kos simpanan. Sebenarnya kos simpanan itu adalah charge pajakan. Arahnu berasal daripada perkataan rohan, iaitu pajakan. Arahnu ni bukan tempat simpan emas, walaupun nampak macam boleh simpan emas. Arahnu adalah tempat untuk kita pinjam duit dan jadikan emas sebagai cakaran. Jadi kalau nak simpan emas, jangan simpan dalam Arahnu lah. So dengan saya simpan dalam boleh sewa, kalau item 100 gram ke atas berbaloi untuk kita sewa safe deposit box di syarikat swasta ataupun di mana-mana bank. Tapi kalau 100 gram ke bawah tu boleh simpan diri je. Contohnya simpan macam dalam gold folder ni, boleh simpan kad dalam ni. Contohnya emas Pabigo dia banyak kad 1 gram, simpan je dalam ni. Ataupun beli book folder yang boleh letak kad holder tu. Okay, macam tu je simpan, jangan simpan dalam Arahnu lah. Dia bukan tempat sesuai lah simpan. Okay. Okay, daripada Ain Syazwani, bagaimanakah cara mengesahkan ketulinan emas public gold? Okay, soalan ni. Cara paling mudah untuk tahu emas public gold, secara paling mudah tuan-tuan beli emas public gold tu tuan-tuan bawa ke pos Arahnu. Pos Arahnu ni anak syarikat Pejabat Pos Malaysia. Ada pejabat pos yang dia ada Arahnu belakang dia. Jadi tuan-tuan pergi tu, bawa emas tu, terima tak emas ni untuk pajakan? Confirm dia terima dan kawan tu akan tengok pelik kat tuan-tuan sebab pos Arahnu ni dia dipanggil business partner. Dia collab dengan public gold untuk satu sekali. Sebab tu kalau nak pajak emas public gold, pergi pos Arahnu mudah, Arahnu Co-op Bank Persatuan mudah, ataupun Arahnu satu lagi Arahnu Tekun. Itu memang walaupun emas public gold dia ada seal, contohnya kad ni ada seal, Arahnu tu ambil emas tu tanpa buka seal. Maksudnya Arahnu tu terus percaya ketulinan emas tanpa perlu uji ketulinan. Itu paling mudah lah. Ataupun cara kedua, kalau nak betul-betul percaya, congkil emas tu dia ada banyak cara nak uji ketulinan emas ni. Dia ada panggil densitometer, dia ada acid ataupun X-ray. Kalau di Arahnu Yapim dia ada uji ketulinan dengan X-ray. Ataupun kalau emas public gold tu boleh bawa je office public gold, minta diuji guna densitometer. Itu caranya lah. Pilihan yang boleh pergi. Paling mudah tanya je lah Arahnu Pos tu. Memang kawan tu akan cakap, pokok kami terima lah. Okay? Okay, daripada saya boleh saya nak tanya soalan juga. Boleh. Macam mana pengiraan zakat emas ni? Bila nak bayar emas? Bila kita dah banyak duit, dah banyak ke macam mana? Okay. Ini soalan kedua popular selepas soalan Arahnu. Okay, tip zakat emas ni kefarduan ataupun macam mana dipanggil kenapa kita kena keluarkan zakat emas, apa nas dia adalah berdasarkan dalil hadis Nabi. Kita kena keluarkan emas bila cukup 20 dinar. 20 dinar tu 1 dinar 4.25 gram. Kalau 20 dinar tu dia 20 kali 4.25 85 gram. Jadi nisab zakat emas adalah 85 gram. Dia ada dua syarat yang kita kena wajib keluarkan zakat. Yang pertama adalah nisab, yang kedua adalah haul. Nisab itu adalah jumlah simpanan emas kita. Berapa simpanan emas yang kita ada. Kalau 85 gram dan ke atas baru kena zakat. Haul adalah tempoh, whole period pegangan kita, berapa lama kita simpan emas. Contohnya kita simpan emas bulan ni cukup 85 gram. Tapi kita baru cukup simpan 85 gram tu bulan ni. Kita kena tunggu lagi setahun baru keluarkan zakat. Tapi cara nak mudah kalau keluarkan awal pun tak apa. Jadi ada dua tips ni lah. Jadi kalau kita simpan emas lama mana sekalipun, tapi kalau kita baru simpan 84 gram atau ke bawah, belum kena keluarkan zakat. Kemudian bila dah cukup keluarkan zakat, macam mana nak bayar zakat dan berapa kadar zakat? Okey, tips untuk zakat ni, apa pun saja zakat kecuali zakat fitrah, dia punya kadar adalah 2.5% ataupun kalau ikut hadis 1/40, sama lah dengan 2.5%.
Jadi contohnya kita cukup 100 gram, kita kena keluarkan 25% berapa? 2.5 gram. Macam mana nak bayar zakat? Bayar ni sama ada kita kalau ada jumpa asnaf kawan-kawan kita yang susah, contohnya saya ada kawan saya yang masa saya belajar semester 5, kawan saya yang belajar Sabah Sarawak, banyak kena tanggung kos, jadi kita boleh bayar bagi saja zakat tu sama ada dalam bentuk emas ataupun ada cash lagi bagus lah untuk digunakan. Itu bayar terus kepada asnaf ataupun kita boleh pergi saja mana pejabat zakat, walk in bayar. Dan juga sekarang boleh buat online je sebenarnya. Kalau macam saya ada air rakyat, bank rakyat, kita boleh pilih bahagian nak bayar zakat tu. Bayar macam tu. Betul Jelas kan? Jelas sangat. Okey, ada soalan lagi. Boleh ya, Encik Rahman? Ada soalan lagi? Boleh. Okey, daripada Zuani Aini binti Syarul Lail. Dinar tu sama ke nilai dengan emas 999? Okay. Dinar ni universal. Dia jangan confuse lah dinar dengan dinar emas dengan dinar mata wang di contohnya UAE. Itu dinar tu sekadar mata wang, nama je dinar. Dinar emas ni dia sejak dari zaman Rom lagi, satu dinar bersamaan dengan 4.25 gram. Jadi sama tak dinar emas dengan emas 99? Kalau dinar tu emas ke dinar 99 sama je. Bezanya cuma bentuk dia, contohnya ni setengah dinar, bentuk dia bulat berbanding dengan gold bar biasa. Gold bar biasa itu kita panggil jongkok emas lah. Gold bar ni kalau sendiri jongkok emas. Beza dinar dan gold bar ni dia petak, dinar dia bulat. Gold bar pula dia punya, ini gold bar lah. Gold bar, tak nampak. Okay, itu pertama beza dia bentuk. Yang kedua berat. Kalau gold bar dia ada 1 gram, 0.5 gram. Kalau dinar, satu dinar fix 4.5 gram. Jangan tanya kenapa, sebab dia memang fix dari dulu 4.5 gram. Dari sudut keturunan pula, dinar, kalau dinar zaman Nabi biasanya 916. Sebab apa? Sebab dia nak bagi keras. Kita nak guna duit selalu, kalau kita guna emas ni sifatnya lembut. Kalau 999, kalau kita guna dinar zaman Nabi dulu, guna dinar 999 cepat patah lah, ataupun cepat macam lah. Dinar zaman Nabi 916. Tapi kalau dinar public gold ni khas untuk pelaburan dan simpanan, kita buat dinar 999. Jadi dinar dengan gold bar dari sudut potensi keuntungan sama saja. Beza dia bentuk dan juga berat. Okey, jelas Okey, dikejap ada soalan daripada siapa tadi? Mana soalannya? Mana Yarifah Aziz? Saya rasa saya dah baca tadi soalan Zulaika tadi. Saya rasa saya dah baca. Okey, kalau ada lagi yang ada soalan boleh je komen. Sebab apa sikit. Boleh type balik tak Arifah? Sebab dah jauh lah saya dah scroll tak jumpa mana soalannya. Sekejap ya. Cik Rahman nampak ke soalan lain? Saya tengah scroll. Okey. Ada soalan? Siapa-siapa ada soalan, komen balik, komen je. Sebenarnya banyak lagi persoalan tentang emas ni. Sebenarnya 1 jam tak cukup nak bincang sebenarnya. Ni ada Cik Arif tanya, boleh ke beli dinar dari Shopee sebab ada nampak akaun beli? Boleh je kalau nak beli. Cuma dari sudut dari sudut kepercayaan tu lah. Kalau kedai tu okey lah. Tapi cara paling mudah beli direct lah dengan company. Sebab kalau nak beli Shopee tu mungkin dia ada sekarang. Tapi nanti kalau kita nak beli lagi, kedai tu mungkin dah tak ada. Itulah. Okey. Ada soalan lain? Betul Okey, kita buka lagi 2 soalan lah sebelum kita rumuskan keseluruhannya. Ada lagi soalan? Lepas tu tadi soalan nombor apa? Nombor 4, saya terlepas 1 point. Oh ya. Soalan nombor 4 tadi, macam mana nak jana keuntungan dengan emas? Cara asas untuk jana keuntungan dengan emas, dia ada 3 saja, iaitu kita jadikan emas sebagai simpanan jangka panjang. Yang kedua pelaburan, iaitu kita beli harga rendah, jual harga tinggi. Dan yang ketiga adalah kita berniaga emas. Contohnya kita buka kedai emas, kita beli surat pajak dan cara paling mudah untuk berniaga emas adalah jadi dealer public gold. Contohnya saya lah, saya guide customer beli direct dengan public gold. Public gold bayar royalty atas terima kasih sebab saya perkenalkan public gold kepada orang ramai. Tapi orang yang bayar, customer yang bayar tu, kalau dia tak ada guidance, kita
panggil introducer. Kalau dia tak ada introducer ataupun ada introducer ke, sama saja harga. Tapi public gold dia bayar untuk untuk dealer yang recommend orang lain belilah. Itu cara untuk jadi keuntungan dengan emas lah. Ada 3 je. Ingat simpanan, pelaburan dan juga bisnes. Dia tak ada kalau dan pelaburan tu sebenarnya hanya proses kita beli dan jual emas fizikal. Dia tak ada istilah kita beli emas dengan company tolong laburkan. Tak ada. Kalau ada itu skim cepat kaya. Okay. Itu saya nak pesan lah supaya siapa yang jual malam ni at least tak kena skim cepat kaya dengan emas lah. Nah, untuk dengan emas ada 3 je. Simpanan, pelaburan tu mesti kita yang laburkan sendiri, maksudnya kita beli kemudian nanti kita jual, bukan kita beli kemudian simpankan company, tak. Beli emas dapat emas fizikal. Yang ketiga bisnes emas. Okay, nak dapat pendapatan hanya dengan bisnes emas. Jadi tak ada kita beli emas kemudian tunggu sebulan ataupun 3 bulan dapat 20%. Tak ada. Itu confirm cepat kaya. Okey, soalan yang seterusnya. Ni daripada Hazika, adat beli emas. Jual dan beli emas kedai yang sama. Betul ke? Apa soalan ni? Adat beli emas, jual dan beli di kedai yang sama. Oh, maksudnya dia kata kebiasaan lah. Kalau beli emas kena jual ke kedai emas sama. Betul lah tu. Kalau beli emas, kita boleh untuk jual kedai emas lain. Tapi biasanya emas yang kita beli tu, company yang kita beli tu dia akan offer harga lebih mahal berbanding company lain. Okay? Tipnya kalau nak beli emas, pastikan kalau nak jual emas, pastikan jual balik dekat company yang kita beli dulu. Contohnya kita beli popcorn, jual balik popcorn. Kalau kita beli Habib Joel, jual balik dekat Habib Joel. Jangan beli popcorn, jual Habib Joel. Tak kecuali kalau company itu tutup, baru boleh jual balik dekat Habib Joel. Sebab kebiasaannya pengeluar emas tu sendiri dia akan beli emas dan harga emas dia lebih mahal berbanding orang lain. Sebab customer tu bagi bisnes kepada dia, bagi keuntungan kepada dia. Jadi dia kena provide harga lebih tinggi lah. Tipnya kalau beli pastikan jual balik, cari dulu kat mana kita beli dulu. Okay, itu tipnya. Kalau tak ada baru jual kat public jual. Okay, soalan daripada Ain Syazwani. Saya rasa ini maybe soalan yang terakhir untuk malam ni. Okay, tadi kita tahu kan emas ni ada keistimewaan. Jadi kita nak tahu emas ni ada juga keburukan daripada Ain Syazwani. Okay, keburukan emas ni, kekurangan lah. Kekurangan emas ni dia tak ada pendapatan lah. Dia tak ada pendapatan sebab kalau kita beli, kita simpan dalam USD, kita ada pendapatan dari sudut dividen. Kalau kita beli hartanah, kita ada pendapatan dari sudut sewaan. Kalau kita contohnya melabur dalam tabung haji, kita ada pendapatan dari sudut hibah. Tapi emas dia tak ada pendapatan. Keuntungan emas hanya atas kenaikan harga emas. Kita beli harga rendah, jual harga tinggi, dipanggil capital gain. Dia ada 2 income dalam pelaburan ni, ada 2 jenis income. Yang pertama capital gain, yang kedua income, dia boleh bagi income, contohnya dividen. Kalau beli saham bagi dividen. Yang kedua kita keuntungan atas kenaikan capital tu. Contohnya beli emas sekarang, nanti untung harga emas tinggi. So keuntungan dia atas capital, modal kita tu. Bila nak untung kita kena jual. Itu kekurangan emas lah, emas ada pendapatan. Yang kedua emas kekurangan dia kalau kita tak pandai simpan, hilang, kita rugi 100% lah. Itu kekurangan dia. Dan juga yang lain kekurangan dia aset yang kalau banding dengan cash dia lambat sikit lah. Kalau contohnya kita nak pajak emas, kalau pajak mungkin 30 minit, tapi contohnya PKP tak boleh keluar rumah. So kalau duit kita boleh pakai terus, itu kekurangan emas lah. Kalau beli emas dengan ilmu, insyaAllah tak rugi lah. Beli guna duit yang agak-agak tak pakai 2 tahun ke atas. Kalau beli untuk duit yang kita nak pakai lagi bulan depan ataupun lagi 3 bulan, saya tak sure beli emas. Itu memang confirm okay. Okay, Azika, Tuan Abdul Rahman introduksi saya. Okay, rasanya dah tak ada soalan. Boleh Encik Rahman rumuskan sebab kita tak ada masa. Takut dia terhabis live macam tu. Jadi boleh Encik Rahman rumuskan keseluruhan kita pada malam ini. Kepada semua yang masih stay sampai last ni, pada 19 orang. Jadi saya ucapkan terima kasih kerana join live kita pada malam ni, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada kita punya penganjur sebab menunjukkan event yang sangat bagus ni. Bagi siapa yang join malam ni yang belum mungkin join dapat sedikit input tentang emas, nasihat saya jangan terlalu mengkajilah tentang emas. Kalau kita terlalu mengkaji, takut duit kita yang simpanan tu dah habis. Nasihat saya jangan tunggu mengkaji sampai betul-betul faham ataupun faham semua, takkan. Pakar tentang emas pun dia takkan faham semua tentang emas until lah dia mulakan simpanan emas dia sendiri. Jadi nasihat saya mulakan dengan paling kecil, item paling kecil, contohnya 1 gram, RM100. Kemudian lepas ni tambah lagi ilmu tentang emas. Cara untuk tambah ilmu tentang emas, 2 saja cara paling mudah.
iaitu join seminar Public Goal dekat FB page. Kebanyakannya seminar kita buat FB live dekat FB page Public Goal, iaitu Public Goal International Berhad. Dan yang kedua seminar daripada saya punya network, dealer network Public Goal by PG Jihad Network. Esok kita ada seminar dan juga lepas seminar tu ada fungsi. Kemudian itu cara pertama nak tambah ilmu tamas. Datang seminar dan saya syorkan baca buku lah. Buku Wang Emas ni. Buku Wang Emas ni dia terbitan Galeri Ilmu. Kalau nak dapat dia boleh dapat sekali dengan buku misi Bebas Hutang di Sanggu Rumah saya. So dia ada combo RM45 dua ni. Kalau beli dengan Galeri Ilmu kita boleh dapat free postage. Kalau nak beli satu dia tak ada free postage, kecuali kalau tuan-tuan nak beli buku Wang Emas, saya ada dalam sekitar 8 buah. Jadi siapa yang nak baca buku tentang nak dapatkan buku Wang Emas ni boleh WhatsApp saya lepas ni. Saya akan bagi free postage lah untuk 8 orang yang pertama. Okey, itu saja nasihat saya. Kalau ada buku lagi nanti kita jumpa di akan datang dan saya ucapkan terima kasih kepada penganjur. Ada persoalan boleh DM saya atau WhatsApp saya. Okey, terima kasih Encik Abdul Rahman. Saya akan rumuskan juga lah untuk yang terakhir. Okey, jadi betul lah bukan emas yang membuatkan kita ni kaya, tapi sebenarnya ilmu. Ilmu itulah yang lebih berharga berbanding emas tu sendiri. Tanpa ilmu, emas tu tak bernilai kerana ianya hanyalah salah satu logam dari banyak-banyak logam yang Allah sendiri ciptakan. Okey, tapi yang paling penting jangan lupa bayar zakat lah kalau dah cukup syarat untuk bayar zakat. Okey. Terima kasih kepada Encik Rahman kerana atas kesudian dalam meluangkan masa bersama kami pada malam ni. Okey, tak lupa juga kepada semua penonton yang sama-sama hadir dalam memeriahkan lagi program Talk pada malam ni. Terima kasih juga kepada pengarah program dan AJK yang terlibat kerana telah bertungkus lumus untuk menjayakan program. Cukuplah saya untuk mengakhiri live pada malam ini dengan sebuah pantun tentang simpanan dari Encik Fauzan Rashid. Okey. Emas perak intan suasa, cantik bersinar cahaya berkilauan. Mula dengan 1 gram dulu tak mengapa, asalkan konsisten menyimpan setiap bulan. Okey. Semoga kita berjumpa lagi. Maaf salah dan silap dari pihak kami dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih.